Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Pada akhir tahun 2022, chatbot AI baharu, ChatGPT, telah meraih populariti yang sangat tinggi dari seluruh dunia hanya dalam tempoh 5 hari. Pengguna meningkat dari sifar ke jutaan. Para pakar memperkirakan pendapatan ChatGPT akan melonjak lebih dari 10 bilion dolar pada tahun 2024. Ini adalah perkhidmatan baru yang paling bernilai pada masa ini. Bagi pengguna, kemampuan perbualan ChatGPT melebihi imajinasi dan membuat orang bermula risau bahawa era kerja manusia akan digantikan oleh AI secara besar-besaran dan akan datang lebih awal dari yang dijangka. ChatGPT adalah sebuah bot perbualan yang sedang dalam tahap percubaan percuma. Banyak orang membandingkannya dengan asisten suara sistem iOS Apple, Siri. Kedua-duanya berfungsi dengan mengenal pasti bacaan melalui AI dan berinteraksi dengan pengguna. Namun, menurut banyak ulasan perbandingan, keupayaan interaksi ChatGPT nampaknya lebih kuat. Inilah sedikit maklumat yang kami minta ChatGPT untuk memperkenalkan dirinya dan jawapannya. Pertama, kami menyoal identiti ChatGPT. Jawapan yang diterima adalah, ChatGPT adalah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI untuk menjawab soalan dan menghasilkan teks. Kemudian kami bertanya bagaimana ini dilakukan. ChatGPT memberikan jawapan yang sangat profesional. Ia melibatkan teknologi pembelajaran mendalam dan melatih data teks yang banyak untuk memprediksi perkataan yang akan digunakan selanjutnya, dan akhirnya menghasilkan jawapan atau teks yang lengkap. Bila ditanya tentang sumber data teks, ChatGPT menyatakan bahawa sumber termasuk teks dalam talian, berita dari pelbagai negara, pelbagai buku dan perbualan pengguna yang besar. Ia juga menyatakan bahawa semakin banyak data teks yang tersedia untuk diteroka, jawapan yang dihasilkan oleh model akan semakin tepat dan alami. Inilah pengenalan ChatGPT tentang dirinya sendiri. Ia menunjukkan kelogikan dan kelancaran dalam berkata-kata. Tentunya kita boleh sangka bahawa untuk soalan tentang perkenalan diri ini, pembangun pasti mempunyai tumpuan terhadap versi bahasa yang berbeza untuk menjawab dengan lebih baik daripada menganggap ini sebagai jawapan yang diberikan oleh ChatGPT melalui pengiraan lebih baik. Dikatakan bahawa ini adalah mesej yang ingin disampaikan oleh pembangun kepada pengguna. Walau bagaimanapun, ramai pengguna setelah menggunakan selama beberapa masa telah mengeluarkan satu pandangan, ini mungkin program AI paling seperti manusia yang pernah mereka jumpai seumur hidup. Mesin pembual ini yang hebat, syarikat pembangunnya sangat berkuasa, lab OpenAI yang dikenali, ditubuhkan pada tahun 2015 di San Francisco, California, Amerika Syarikat. Pengasasnya adalah terkenal dengan nama besar Elon Musk dan pelabur Amerika, Sam Altman. Lab ini berbeza dengan syarikat teknologi biasa kerana sebahagian daripada struktur adalah untuk tujuan bukan keuntungan untuk mempromosikan dan membangunkan AI yang mesra manusia untuk kebaikan manusia secara keseluruhan. Dalam praktiknya, hasil penyelidikan dan lesen juga dibuka kepada orang ramai. Matlamat OpenAI sangat besar dan daya tarikan kewangan yang sangat kuat, bahkan Microsoft juga mengeluarkan pelaburan sebanyak $1 bilion AS. Setelah bertahun-tahun penyelidikan dan pembangunan, pada akhir tahun 2022, ChatGPT lahir dan membuatkan dunia terkejut. Selepas dilancarkan, ChatGPT menarik lebih daripada 1 juta pengguna untuk mencuba dan membangunkan pelbagai cara untuk bermain. Selain fungsi asas sebagai mesin carian, ada juga orang yang menggunakannya untuk menulis resume dan merancang perjalanan, bahkan untuk mencipta cerita dan menulis lirik lagu tidak dapat mengalahkannya. Untuk mencabar kuasa program ini sendiri, kami mencuba untuk meminta dia menyelesaikan beberapa tugas. Pertama, kami meminta ChatGPT menulis satu makalah tentang model bahasa besar yang dikatakan olehnya sendiri. Bagaimana ia perlu diperkenalkan mendengar soalan itu? GPT berkata ia terbatas oleh head pembangunan, hanya dapat memberikan jawapan singkat, tidak mampu membantu menulis makalah ini. Walaupun usaha untuk memintanya menulis tugasan gagal, ChatGPT masih memberikan beberapa maklumat berguna. Sebagai contoh, ia membantu kami merangka sesuatu struktur, mencadangkan kami memperkenalkan dan menganalisis dirinya dari sudut pandangan robot perbualan, pemboleh jenerangan teks dan carian maklumat. Akhirnya,
ChatGPT juga menunjukkan kelebihan dan kelemahan model ini sendiri serta arah perkembangan pasaran AI masa depan. Keseluruhan struktur besar kelihatan cukup teratur, mencukupi untuk laporan kelas seperti sekolah menengah, atau boleh digunakan untuk membantu menulis artikel khusus. Selepas itu, kami berpaling ke arah lain untuk menguji pendapatnya dalam operasi hubungan sosial. Contohnya, banyak orang baru-baru ini mengalami situations kemalangan ketika tahun baru dengan soalan menjengkelkan dari ahli keluarga. Waktu itu, kami berfikir, sebagai pembangun datang dari masyarakat barat, maka kita akan menguji ChatGPT soalan situasi budaya dunia Cina. Tidak mengejutkan, ChatGPT memberikan jawapan yang lebih formal. Ia mencadangkan kita harus menyatakan sikap kita dengan jelas, dan mencari sokongan dari rakan yang dipercayai dan keluarga. Jawapan yang agung itu memang ada sedikit bau mesin, tetapi kita juga tidak boleh mengatakan ia salah. Soalan-soalan di atas cenderung kepada fungsi pencarian ilmu, sebuah carian Google yang mudah boleh memenuhi keperluan orang biasa, bahkan boleh memahami bagaimana ia berfungsi. Ini bertentangan dengan apa yang kita harapkan dari indeks yang memberikan idea dan titik. Masih ada perbezaan yang tidak diketahui. Sebagai contoh, dalam media sosial, penulis asing sudah mencuba bekerjasama dengan ChatGPT untuk menulis novel. Amalan membuktikan adalah cara yang terbaik. Kami meminta ChatGPT sekali lagi untuk menulis novel yang berkaitan dengan hantu. Semasa sesi bual sepanjang itu, kami menemui satu tumpuan. Anda tidak boleh meminta secara langsung agar ia memberikan sebuah novel. Ini kerana ia melanggar peraturan jawapan ringkas. Seperti yang diterangkan, anda boleh meminta bantuan dan idea daripada ChatGPT. Kemudian, berdasarkan apa yang dikatakan oleh ChatGPT, anda boleh mengajukan lebih banyak butiran dengan mengikuti tumpuan yang penting. Maka, jika anda ingin benar-benar memanfaatkan kemampuan ChatGPT untuk melakukan sesuatu, anda mesti memiliki kemahiran bertanya yang baik, mampu terus mengejar intipati dan mengubah suai secara mendalam atau menggunakan teknik membuat rintangan untuk mengelakkan peraturan yang ditetapkan oleh pemaju. Contoh kami mencuba, apabila kami mengajuk beberapa titik berkaitan dengan cerita hantu daripada mulutnya dan memintanya menyelesaikan cerita mengikut idea sendiri, ia pasti akan ditolak. Namun, jika kami mengubah cara, memintanya memperluaskan rangka cerita, GPT sebenarnya dapat menulis sebuah cerita pendek yang baik. Dalam cerita itu, kita bahkan boleh melihat beberapa bayangan filem dan novel. Selain dari penulisan teks, pengguna dari luar negara menemui bahawa ChatGPT mempunyai kebolehan untuk menulis sintaks laman web. Ada juga orang yang menguji kemahirannya dengan soalan-soalan yang sukar dalam bidang pengurusan daripada Harvard Business School. Hasilnya, GPT berjaya menjawab beberapa soalan dengan baik. Seiring dengan bertambah banyak orang yang sertai dalam ujian, kebolehan ChatGPT juga tampaknya sedang membesar. Bahkan, Musk yang sudah keluar dari jawatan kuasa pengarah OpenAI pun tidak dapat menahan rasa kagum dengan kekuatan ChatGPT yang menakutkan. Ini bermakna bahawa jarak manusia dengan AI yang berbahaya sudah tidak jauh lagi. AI yang sangat kuat yang belum pernah ada sebelum ini dilahirkan, membuat beberapa orang bimbang. Berapakah kesan yang akan dicetuskan oleh ChatGPT kepada dunia? Dalam hal ini, pandangan dunia barat terbahagi kepada dua ekstrem. Terdapat sejumlah besar orang yang berpendapat bahawa ChatGPT hanya merupakan mainan yang hebat pada masa ini, dan walaupun mempertimbangkan keupayaan pembelajaran, masih sukar untuk memberikan kesan substansial yang penting terhadap dunia. Namun, dalam bidang perniagaan, sudah ada banyak syarikat yang mencium bahaya. Seperti CEO Alphabet, Sundar Pichai, sudah memberikan arahan untuk beberapa pasukan Google untuk berkonsentrasi dalam mengatasi ancaman yang dibawa oleh ChatGPT terhadap perkhidmatan mesin pencari. Pada masa yang sama, Baidu, yang memegang pasaran China yang besar, juga sedang merancang untuk melancarkan perkhidmatan robot perbualan yang serupa. Ini menunjukkan bahawa penampilan ChatGPT sedang memperluas tahap persaingan dalam bidang yang berkaitan, dan bahkan mungkin akan membawa kepada pembersihan industri. Dalam bidang pendidikan, sejak sistem ini dilancarkan, pelajar Amerika sudah menggunakan ChatGPT untuk menyiapkan laporan akademik. Ini menyebabkan Jabatan Pendidikan New York pada awal 2023 memulakan tembakan pertama dengan meminta jaringan sekolah awam di bawah pengawasan mereka untuk memblok ChatGPT.
Walau bagaimanapun, langkah ini tidak akan banyak membantu kerana untuk masa yang lama, ujian dan laporan pelajar mungkin akan diterima dengan kehadiran ChatGPT. Selain dari pengaruh tersebut, isu yang lebih dekat dengan kita adalah pekerjaan yang mungkin digantikan oleh AI jenis ini. Sebenarnya, pada tahun 2020, World Economic Forum telah mengeluarkan satu amaran bahawa terdapat gelombang penggantian pekerjaan secara global yang diprediksi akan berlaku sebelum 2025. Dalam skala dunia, lebih dari 80 juta pekerjaan akan digantikan manakala lebih dari 90 juta pekerjaan baru akan timbul. Namun, saat ini orang khawatir bahawa ChatGPT akan mempercepat trend ini. Untuk menjawab soalan ini, kami mencari pandangan dari banyak pakar atau profesional industri. Kami menyimpulkan bahawa ada 4 jenis kerja yang akan terjejas terlebih dahulu jika AI seperti GPT atau pembantu AI terus berkembang mengikut jalurnya saat ini. Pertama adalah pegawai pengkod pangkalan. Pada masa kini, ChatGPT sudah mempunyai kemahiran pengkod peringkat awal. Hanya melalui perkhidmatan percuma yang ditawarkan kepada orang awam sahaja, sudah ada nilai perniagaan yang tertentu. Pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, mengambil ChatGPT untuk ujian pengkod. Walaupun terdapat kesilapan dalam proses, tetapi berbanding dengan kerja asasi, ia benar-benar mempercepatkan kadar pengkod. Dan ahli-ahli yang sering menganggap bahawa seiring dengan pembangunan kecerdasan buatan, mereka yang boleh melakukan pengkod ulangan, meskipun boleh terselamat, tetapi tahap ambang industri akan ditinggikan dan ruang hidup pengkod tahap dasar akan tertekan secara terus. Kedua, pengarang teks. Kita baru sahaja menyentuh potensi ChatGPT untuk menulis cerita. Sebenarnya, ia sudah boleh menulis teks iklan berformatkan. Oleh itu, bagi mereka yang bukan penulis teks terbaik, ini adalah berita yang sangat membimbangkan. Pelanggan masa depan yang mengekalkan permintaan biasa dalam industri mungkin akan meninggalkan perkhidmatan penulis sebenar setelah mengenali AI. Ketiga ialah pekerja kewangan atau pekerja yang mempunyai tugas seperti perkhidmatan nasihat. Walaupun ChatGPT masih tidak dapat memberikan nasihat pelaburan, arah aliran kerja ini sangat sesuai dengan kecerdasan buatan. Hanya perlu berjaya melepasi masalah kepercayaan pengguna, perkhidmatan seperti ini mungkin akan dilancarkan dalam masa terdekat. Terakhir ialah pekerja berita. Dalam proses penyiaran berita saat ini, banyak sumber tenaga manusia yang digunakan untuk mengumpulkan data dari internet, mengedit dan menerjemahkan berita asing. Tingkat AI saat ini sudah mampu melakukan pekerjaan seperti ini dan bahkan mungkin lebih baik daripada kebanyakan orang. Selain itu, pekerjaan editor berita juga berada dalam bahaya kerana teks yang disusun oleh AI bahkan lebih aliran daripada tulisan banyak editor manusia. ChatGPT dengan keupayaan dan potensi masa depan yang kuat telah menimbulkan kegusaran di seluruh dunia. Namun, logik pemikirannya masih memiliki banyak kelemahan. Ini diterangkan dalam laman web mereka. Setelah beberapa waktu digunakan, beberapa pengguna juga mungkin akan menyadari bahawa ChatGPT sering mengeluarkan perkataan yang sangat terbuka. Meskipun ChatGPT dapat mencari maklumat dari database yang besar dan mengeluarkan teks yang logik dan lengkap, masalahnya adalah ChatGPT masih tidak dapat membedakan antara perkataan yang benar dan salah atau tidak bernilai. Dalam beberapa situasi, ChatGPT juga dapat terpengaruh untuk memberikan deskripsi yang memiliki bias jantina atau bangsa. Akhir kata, kekuatan ChatGPT yang luar biasa belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun masih jauh dari cukup untuk menggantikan manusia, tetapi jika pihak yang berkepentingan belajar menggunakannya, beberapa pekerjaan mungkin akan digantikan, seperti saya yang sedang menulis teks ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.